golongan Wahabi menyesatkan Asy'ariyah Maturidiyah kerana mereka melihat apa yang disampaikan oleh Asy'ariyah Maturidiyah di dalam akidah itu tidak sesuai dengan apa yang dipegang oleh golongan Wahabi. Asy'ariyah Maturidiyah ketika menyampaikan akidah, memahamkan umat tentang akidah, mereka menggunakan pendekatan mengajar tauhid yang dikenali sebagai tauhid sifat 20. Ya, mungkin ada pelbagai nama, ada yang menamakan sebagai tauhid sifat 50, mungkin ada yang menamakan tauhid sifat 13, tapi intipatinya tidak lari daripada asas yang sama. Sementara golongan Wahabi, mereka berpegang dengan akidah yang berteraskan kepada tauhid 3 yang dipromosikan oleh tokoh ulama pada kurun yang ke-8 iaitu Al-Imam Ibn Taymiyah. Jadi walaupun ada perkara-perkara yang benar dalam tauhid 3 tersebut, namun ada juga kefahaman-kefahaman yang batil yang bercanggah dengan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi in a way mereka perlu menyesatkan Asy'ariyah dahulu. Apabila Asy'ariyah ini sudah dianggap sesat, sudah dianggap salah, barulah umat Islam akan pergi kepada tauhid 3 yang dipegang oleh golongan Wahabi. Baik, pertama, tuduhan Wahabi terhadap tauhid sifat 20 adalah ini adalah ajaran tauhid yang bid'ah, yang tidak diajar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini satu tuduhan yang sangat rapuh, kerana kalau nak dikatakan tidak ada tauhid sifat 20 di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tak ada itu hanya penyusunan sahaja. Adapun isinya, takkan zaman Nabi sahabat tidak beriman Allah wujud tanpa ada permulaan, Allah wujud tidak akan binasa, Allah tidak sama seperti makhluk, Allah tidak berhajat kepada makhluk. Bilanglah satu persatu daripada sifat 20, tak mungkin kita dapat terima bahawa orang Islam, orang beriman tidak mengimani salah satu daripada sifat 20 tersebut. Adapun penyusunan yang datang kemudian itu biasa, bahkan tauhid 3 yang dipegang oleh Wahabi juga tidak ada. Susunan di zaman Nabi SAW, Nabi mengajar kepada sahabat, tauhid ada 3. Pertama, rububiyah. Kedua, uluhiyah. Ketiga, tauhidul asma'i wa sifat juga tidak ada. Jadi sama-sama bid'ah. Tapi sebagaimana kita sebutkan, bid'ah dari segi kaedah penyusunan semata-mata itu tidak menjejaskan. Misalnya, kita belajar rukun sembahyang 13 perkara. Mana ada sahabat Nabi belajar rukun sembahyang 13 perkara. Tapi kan tak lagi daripada apa yang diamalkan oleh para sahabat. Tentulah sahabat solat ada niatnya, ada berdirinya, ada fatihahnya dan sebagainya. Begitu juga ilmu hadis misalnya. Penyusunan ilmu hadis dengan mengkelaskan hadis ini sebagai mutawatir, ini sebagai ahad, ini masyhur, ada yang dikelaskan sebagai sahih, yang ada yang dhaif, ada yang hasan, bahkan ada yang maudhu' dan sebagainya. Ini semua penyusunan yang baru, yang bid'ah, yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi intipati ilmu hadis itu ada, iaitu ingin prihatin terhadap apa yang diriwayatkan daripada Nabi SAW dan ingin memastikan adakah benar itu daripada Nabi SAW. Yang kita bimbang adalah kalau isinya itu juga bercanggah, isinya juga bid'ah. Kerana bid'ah dalam akidah tidak ada yang hasanah. Bila kita kata bid'ah dalam akidah, mana akidah berbeza dengan akidah Nabi SAW. Tak mungkin akidah yang berbeza dengan akidah Nabi SAW itu boleh menjadi hasanah. Jadi kita lihat mereka mendakwa bukan sahaja ilmu sifat 20 ini adalah bid'ah, bahkan ini diambil daripada ilmu falsafah Yunani. Ini ilmu orang kafir. Ini bukan akidah Quran dan Sunnah. Ini juga satu bentuk penyelewengan fakta. Kita boleh mendengar apa yang mereka dakwa, tapi kita juga boleh bertanya kepada mereka. Mereka dakwa ini adalah daripada ilmu falsafah Yunani. Maka pertanyaan kita, ahli falsafah Yunani yang mana, yang nama apa, dalam kitab apa mengajar sifat 20. Pasti mereka tidak boleh mendatangkan. Kerana mereka hanya mendakwa dakwaan yang kosong. Kalau benarlah ilmu sifat 20 ini pada ahli falsafah Yunani, pasti ada ahli falsafah Yunani yang mengajar sifat 20. Bahkan for the sake of argument, untuk kita mendebati mereka, kita andaikan sahaja, adalah ahli falsafah Yunani yang mengajar, yang berpercaya bahawa Allah wujud tanpa ada permulaan, Allah wujud tidak akan binasa, Allah tidak sama seperti makhluk, makhluk tidak sama seperti Allah, Allah tidak berhajat kepada makhluk, Allah Maha Esa, zat, sifat dan juga perbuatannya. Allah Maha hidup, Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha berkata-kata.
maka berarti jelas orang falsafah Yunani ini sebenarnya orang mukmin, orang yang bertauhid, kerana dia beriman dengan apa yang perlu diimani oleh seorang yang mukmin. Cuma realitinya tidak ada. Ini hanya dakwaan kosong semata-mata. Sedangkan tauhid sifat 20 bukan saja penyusunannya itu mengandungi bid'ah, tapi kefahaman isinya juga mengandungi bid'ah. Misalnya saya secara ringkas saya terangkan. Pertama, tauhid rububiyah. Tauhid mengesakan Allah. Tauhid rububiyah berarti mengesakan Allah sebagai Rabbun. Apa makna Rabbun? Tuhan. Tapi ia membawa konotasi Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menghidup dan mematikan, yang mentadbir alam semesta, yang menyembuhkan penyakit, yang memberikan rezeki. Itu semua adalah Allah semata-mata. Jadi setakat itu benar, tak ada masalah. Cuma bid'ahnya tauhid 3 ini dalam bab tauhid rububiyah adalah dakwaan kononnya. Tauhid rububiyah ini juga ada pada orang-orang musyrikin. Penyembah berhala seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab, didakwa bertauhid dengan tauhid rububiyah. Ini batil. Ini sebenarnya salah faham terhadap makna daripada ayat suci Al-Quran. Allah berfirman, misalnya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wasakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Demi sekiranya kamu tanya kepada mereka, yakni orang musyrikin, siapa yang ciptakan langit dan bumi, siapa yang pusingkan matahari dan bulan, nescaya mereka akan jawab Allah. Jadi kata mereka, inilah bukti orang-orang musyrik bertauhid. Di sisi kita tidak. Ini bukan bukti orang musyrik bertauhid. Ini bukti bahawa orang musyrikin di dalam kesyirikan mereka itu sebenarnya tidak ada hujah. Mereka sembah berhala. Kalau kita tekan mereka, kamu sembah berhala, adakah berhala ciptakan langit dan bumi? Adakah berhala yang pusingkan matahari dan bulan? Jelas mereka tidak boleh jawab ya. Mereka tetap akan mengatakan Allah. Tapi adakah dengan jawapan itu berarti mereka bertauhid? Tidak. Sebab itu di hujung ayat, fa'anna yu'fakun. Lalu selepas daripada itu, ke manakah mereka dipalingkan? Kalau kita buka dalam kitab-kitab tafsir, ila syirki. Mereka tetap berpaling kepada syirik, meyakini bahawa berhala-berhala mereka boleh mendatangkan manfaat dan mudarat. Misalnya dalam surah Hud, dirakamkan kata-kata orang musyrikin, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Kami bukan nak kata apa, melainkan kami nak kata bahawa kamu ini, wahai Hud, telah dikenakan penyakit gila oleh sebahagian daripada berhala-berhala kami. Jadi kalau begitu, sebenarnya orang musyrikin beriktikad bahawa berhala mereka itu boleh mendatangkan manfaat dan juga mudarat. Kalau tauhid uluhiyah, mengesakan Allah sebagai ilah. Apa makna ilah? Tuhan juga. Tapi ia membawa konotasi Tuhan yang disembah. Jadi tauhid uluhiyah adalah kita itu menyembah hanya kepada Allah. Haram lagi syirik menyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini benar. Ini juga pegangan ahli sunnah wal jamaah. Bahkan inilah pegangan orang Islam. Tetapi yang kita tolak adalah di atas nama tauhid uluhiyah, mereka mensyirikkan amalan tawassul tertentu. Kata mereka tawassul sebegini tak boleh ataupun syirik. Tabaruk tertentu juga mereka larang. Ambil berkat macam ni tak boleh, kata dia. Dan istighatsah apatah lagi, meminta tolong. Kalau kepada orang yang telah meninggal dunia, di sisi ahli sunnah wal jamaah, ia masih boleh. Sebab di sisi kita tidak ada beza. Orang mati atau orang hidup, secara hakikat, ia tidak boleh bagi apa-apa. Secara asbab, boleh Allah Ta'ala jadikan sebab kepada kebaikan. Tapi kalau di sisi Wahabi, tak boleh. Istighatsah dengan orang mati, syirik akbar. Itu syirik yang menjadikan orang itu kafir, terkeluar dari Islam, halal darah, boleh dibunuh. Jadi jelas oleh itu mereka menyesatkan Asy'ariyah Maturidiyah dalam isu ini, dan yang saya telah sebutkan tadi dalam menepani ayat mutasyabihat, mereka atas platform Tauhidul Asma'i was Sifat, tauhid nama-nama Allah dan sifat Allah tidak ada masalah. Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah juga belajar nama-nama Allah. Bahkan memang kita belajar sifat-sifat Allah. Tetapi atas nama Tauhidul Asma'i was Sifat, mereka memahami ayat-ayat mutasyabihat dengan makna yang zahir yang tidak layak dengan Allah Ta'ala. Ini masalah. Misalnya takkan kita nak kata, maka kata Allah bertempat di atas arasy dengan yang layak dengan Allah. Kita berpegang istiwaan yaliku bihi jalla jalalu. Istiwa yang layak dengan Allah, okey, tak ada masalah. Tapi setelah kamu maknakan istiwa itu dengan makna bertempat atau duduk, baru kamu cover dengan yang layak dengan Allah, itu tidak selesai masalahnya. Misalnya, tak mungkin satu orang menetapkan kepada Allah sifat lupa. Dia kata Allah juga bersifat dengan sifat lupa, tapi lupa yang layak dengan Allah. Lupa itu sudah tidak layak dengan Allah. Walaupun dalam Al-Quran ada disebutkan nasullaha fanasiyahum.
mereka lupa akan Allah, lalu Allah lupa akan mereka. Tapi tidak boleh dimaknakan dengan makna lupa, tetapi para ulama tafsir memaknakan dengan makna Allah tidak peduli dan Allah azab kepada mereka. Demikian, mereka menolak takwil golongan Wahabi ini kerana mereka ta'assub kepada pendirian Al-Imam Ibn Taymiyah yang menolak takwil, yang mengatakan tidak ada majaz di dalam Al-Quran. Sedangkan takwil ini adalah uslub Allah sendiri. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, hadis kursi, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada hamba-Nya, ya bani Adam, maridtu falam ta'unni, atau kama qala sallallahu. Wahai anak Adam, aku sakit tapi kamu tidak menziarahi aku. Bolehkah kita kata, oh saya berpegang dengan hadis sahih, maka saya menetapkan Allah sakit, tapi sakit yang layak dengan Allah? Mana ada sakit yang layak dengan Allah? Sakit itu satu bentuk kekurangan, kelemahan. Maka dalam hadis tersebut Allah sendiri takwil, marid tu Allah takwil kepada maridha abdi fulan. Hamba aku si fulan sakit. Jadi Allah nisbahkan kepada zat Allah, bukan berarti Allah yang sakit, tapi nak menunjukkan betapa pentingnya urusan menziarahi saudara-saudara, hamba-hamba Allah yang sakit. Kalau kamu ziarahi dia, nescaya kamu dapati aku berada di sisinya. Itu kan masalah lagi. Kalau nak ikut cara Wahabi, berarti Allah bertempat di rumah sakit, atau di hospital, atau di sebelah orang sakit. Tapi tidak demikian. Kefahaman Ahli Sunnati wal Jamaah, takwil itu wajib apabila dituntut oleh dalil. Jadi itu salah satu sebab. Dan yang terakhir, mereka menolak atau menyesatkan Asy'ariyah kerana mereka katakan Asy'ariyah ini ahlul kalam, bergelumang dengan ilmu kalam, sedangkan ilmu kalam ini ilmu yang dikeji, yang dilarang oleh para ulama untuk kita mempelajarinya. Ini juga sikap gagal faham golongan Wahabi, dan mungkin sengaja tak faham mungkin juga, kerana ilmu kalam yang dikeji dan dilarang oleh para ulama itu adalah ilmu kalam yang batil, yang membawa kepada kufur, sekurang-kurangnya membawa kepada sesat, sebagaimana ilmu kalamnya golongan Mu'tazilah. Tetapi ilmu kalam yang ambilannya daripada Quran dan Sunnah, yang menggunakan akal dengan panduan Quran dan Sunnah, itu ilmu kalam yang dipuji, yang bahkan digunakan oleh para ulama yang besar-besar. Mereka menggunakan ilmu kalam untuk menegakkan kebenaran. Jadi, adalah sangat keliru untuk golongan Wahabi menyesatkan Asy'ariyah kerana berpegang dengan ilmu kalam, tanpa mereka membezakan ilmu kalam yang batil, yang mazmum, yang dikeji, dengan ilmu kalam yang hak, yang mahmud, yang terpuji. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.